Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita live. InsyaAllah saya akan kongsikan bagaimana formula ataupun strategi yang praktikal bagaimana untuk kita nak capai RM5,000 ke RM10,000 setiap bulan. Okay, so hari ini saya akan kongsikan formula dia bagaimana untuk kita nak capai target tersebut. Okey, sebelum kita nak capai jumlah yang lebih besar bagi mereka yang baru nak berniaga secara online terutama sekali. So benda yang paling asas adalah kita nak kena letakkan target kita. Okey, target jualan kita, berapa banyak yang kita nak capai setiap bulan. Okey. Jadi sebenarnya formula ni kita boleh guna pakai juga kalau kata kita punya bisnes dah start berkembang. Okey. Daripada RM5,000 kepada RM10,000, dan nanti kita boleh duplicate formula yang sama untuk kita nak capai ke jumlah yang lebih besar lagi, RM20,000, RM50,000, RM100,000 dan seterusnya lah. Okey. Sebenarnya ramai orang dia tak buat kaedah ni, formula ni menyebabkan dia tak jelas bagaimana dia nak capai jumlah tertentu sama dalam bentuk jualan ataupun profit dia setiap bulan. So insya-Allah hari ini dalam sesi live ni saya akan kongsikan kepada anda bagaimana formula yang anda boleh gunakan untuk anda punya perniagaan, bisnes anda secara online untuk nak capai target sekurang-kurangnya RM5,000 ke RM10,000 setiap bulan. Okey, boleh? So sebelum tu mungkin anda boleh komen dulu dekat bawah ni sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Dan anda boleh kongsikan juga live ni di wall anda masing-masing supaya lebih ramai lagi orang untuk dapat manfaat. Okey, sebab apa benda ni saya sendiri belajar dan juga saya praktikkan, dan benda ni dikongsikan oleh kita nak belajar benda ni, kadang-kadang untuk belajar benda ni kita terpaksa nak join seminar yang berbayar mahal-mahal dan sebagainya lah. Cuma apa yang saya kongsikan ni benda yang saya dapat daripada orang lain juga, saya belajar daripada mereka dan kemudian saya praktikkan untuk bisnes saya sendirilah. Alhamdulillah, bila kita buat benda ni dan kita nampak lebih jelas lagi hala tuju bagaimana kita nak capai kita punya jualan tertentu, RM5,000, RM10,000 dan seterusnya. Waalaikumsalam Tuan Isman, masya-Allah. Terima kasih sebab live bersama dengan saya. So anda boleh kongsikan live ni dekat anda punya wall masing-masing supaya lebih ramai lagi orang untuk dapat manfaat. Okey, sebab insya-Allah benda ni adalah benda yang praktikal, anda boleh implement untuk anda punya bisnes. Kalau kata anda baru nak berniaga online sama sebagai agent ataupun anda mungkin jadi founder produk, so benda ni benda yang paling asas yang anda kena buat. Okey, sebelum kita masuk kepada bab marketing, buat jualan dan seterusnya, so benda ni paling asas yang kita kena buat. Okey, so anda boleh share dulu live ni. Okey, insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah jelas ya. Okey, so terima kasih pada yang share, alhamdulillah. So hari ni sebenarnya benda ni sebenarnya saya terdetik untuk nak share sebab saya nampak ramai orang dia nak capai satu target dan ataupun dia nak buat bisnes dan dia pun pergi belajar marketing strategi, dia belajar cara nak buat closing, tapi end up dia tak dapat nak capai dia punya target dia. Okey, waalaikumsalam Cikgu Suhaidi. Okay, dia tak dapat nak capai target dia ataupun dia tak dapat nak capai contohnya RM5,000. Dia dah buat banyak marketing tapi dia still tak dapat RM5,000 ataupun RM10,000. Sebabnya bagi orang yang baru start berniaga, okey, RM10,000 ni adalah orang kata target yang fasa awal kita. Okey, kalau kata sebelum kita pergi kepada scale up ataupun kita pergi kepada kita nak invest kita punya marketing lebih besar lagi. So benda yang bagi saya fasa awal ni ataupun fasa pertama dalam kita punya bisnes adalah kita nak capai jualan kita sekurang-kurangnya RM5,000 ke RM10,000 setiap bulan. Okey. So RM5,000 ke RM10,000 setiap bulan. Okey. Sebab bila makin besar kita punya sales, target kita ni, so maksudnya kita punya profit pun akan semakin besar lah. Kalau kata kita buat calculation yang betul. Okey, so hari ni dalam live ni saya akan kongsikan bagaimana kita nak capai apa formula dia, bagaimana kita nak capai RM5,000 ke RM10,000 sebulan. Okey, sebab apa? Bila kita tak buat formula ni, kita akan nampak RM5,000 ni sangat besar, sangat susah nak capai. Nampak RM10,000 ni sangat susah nak capai. Tapi sebenarnya bila kita faham dia punya konsep dia ataupun dia punya formula dia,
Okey, so insya-Allah kita akan lagi mudah untuk nak buat benda ni dan insya-Allah kita akan nampak jalan dia. Okey? Boleh ke boleh? Waalaikumsalam Tuan Syahnia. Tuan Syahnia. Okey. Selamat pagi. Makasih live pagi ni. Hari ni so anda boleh share dekat anda punya wall supaya lebih ramai lagi orang untuk dapat tonton video ni, supaya lebih ramai lagi orang untuk dapat manfaat insya-Allah. Okey, sebab apa benda ni, kadang-kadang kita dah pergi belajar marketing strategi, tapi saya macam 2 hari lepas saya ada buat sesi coaching dengan seorang student saya. Okey, dan bila saya jumpa dia kata dia dah banyak dah pergi dekat mana-mana seminar, lepas tu dia dah banyak beli panduan e-course, panduan e-book, video dan sebagainya. Tapi dia akhirnya dia tak boleh nak buat. Okey, bukan disebabkan dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan, tapi dia tak nampak apa benda yang dia kena start dulu. Okay, sebab tu benda ni sangat penting. Bila kita nak buat marketing, benda asas, benda paling step pertama ni kita kena buat dulu. Okay, barulah kita akan nampak jalan bagaimana apa benda marketing yang kita kena buat, apa benda kempen yang kita kena jalankan untuk kita nak capai target tu. Boleh? Okay, so alhamdulillah so dah ramai dah view live sekarang ni. Okay, anda boleh share lagi lebih ramai lagi supaya lebih ramai dapat manfaat. Okay, so pertama sekali, okey, bila kita nak buat jualan ataupun kita buat bisnes, perkara asas yang kita kena buat adalah kita kena ada target. Okey, kita kena target sama target jualan ataupun target profit kita. Tapi untuk permulaan ni kita fokus kepada jualan dulu. Okey, sebab profit tu dia akan datang bila kita ada jualan. Kalau tak ada jualan, so macam mana nak kira profit kan? Okey, so macam mana kita nak dapatkan target kita? Contohnya kita nak capai RM5,000 setiap bulan. Okey. So cara mudah aja sebenarnya. Mungkin benda ni anda dah pernah belajar, cuma hari ni kita just buat refreshment balik, ulang kaji balik supaya kita jelas ataupun kita nampak hala tuju bisnes kita, apa benda kita nak buat selepas ni. Okey, so sekarang ni permulaan kita nak target RM5,000 sebulan. Okey, so macam nak capai RM5,000 sebulan? So mudah je, anda ambil kertas kosong, okey, anda tulis RM5,000 setiap bulan. Okay, RM5,000. So nak capai dalam tempoh sebulan. So sebulan kita anggap 30 hari. So anda just bahagi dengan 30 hari je. So 30 hari, so anda akan dapat berapa banyak setiap hari. So kita nak buat calculation supaya kita nampak benda ni lagi mudah lagi. So ambil calculator, just kira RM5,000. RM5,000 anda bahagi dengan selama 30 hari. So anda akan dapat jumlah RM166 point something lah. So kita ambil kira nak mudah RM167. So maksudnya setiap hari kita punya target adalah sebanyak RM167 sahaja. Okey, so kita dah nampak, kita dah pecahkan menjadi jumlah yang lebih kecil lagi. Okey, sebab apa? Bila kita nak target RM5,000, kadang-kadang otak kita ni nampak jumlah yang besar. RM5,000 ni kadang orang nampak benda tu sangat besar. So menyebabkan dia rasa macam susah nak capai, menyebabkan otak dia dah automatically akan kata benda tu tak boleh nak capai. Okay, RM5,000 mungkin ada bagi setengah orang RM5,000 ni dia boleh capai dalam tempoh sekejapan je, sehari 2 hari dah RM5,000. Tapi kebanyakan orang yang baru nak start buat bisnes ataupun buat apa, dia start buat bisnes hari ni, dia nak capai RM5,000 ni, sebenarnya dia akan nampak benda tu sangat-sangat besar. Okey, sebab tu sangat penting kita, sebelum kita nak capai, kita kena pecahkan nilai tu menjadi nilai yang lebih kecil lagi supaya otak kita ni kita dah trend. Kata nak capai ni mudah aja. RM167 je sehari. Okey? RM167 sehari. Okey. Okey, itu baru kira untuk sehari punya jualan. Okey, kita mungkin still orang akan nampak RM167 ni nilai yang besar lagi. So kita nak kecilkan lagi supaya otak kita nampak benda tu mudah nak capai. So RM167 ni, then baru kita nak kira berapa harga jualan produk yang kita jualkan. Okey, sama ada kita jual produk ke, kita jual produk fizikal, produk servis ataupun produk digital. So kita kena kira RM167 ni kita bahagi dengan harga jualan satu produk kita. Okey, sebagai contoh, saya ambil contoh produk fizikal. Okey, ini contoh produk fizikal yang saya jualkan, iaitu pack instant nasi dagang, dijual dengan harga RM29. So kalau kata saya nak capai RM5,000 sebulan untuk jual produk ni, berapa banyak sehari saya kena jualkan adalah RM167. Saya bahagi dengan harga jualan RM29. So ambil kalkulator.
Okey, ataupun handphone anda, just kira je RM167 bahagi dengan RM29 harga jualan. So kita akan dapat satu jumlah nilai RM5 ataupun 5.7 unit. Maksudnya kita bahagi dengan harga jualan RM29. So kita akan dapat satu nilai unit sehari yang kita kena jual, at least kira dalam ambil 6 unit dah senang. So maksudnya sehari hanya perlu buat jualan sebanyak 6 unit sahaja untuk produk ni lah. Sebagai contoh, saya ambil contoh benda ni lah, 6 unit sahaja. So kita dah start nampak 6 unit ni mudah nak capai sebab jumlah dia semakin kecil. Okey, so setiap hari kita kena buat berapa? Just 6 unit sahaja setiap hari. Sebenarnya 6 unit ni, kalau kita, nanti saya akan masuk bahagian marketing, macam mana kita nak capai 6 unit ni, sebenarnya mudah aja. Okey, nampak tak? Boleh jelas tak setakat ni? So 6 unit, lepas tu kita pecahkan lagi 6 unit ni. Okey, supaya kita nampak nilai tu makin kecil, so kita punya otak kita, logik akal kita akan kata benda tu mudah nak capai. Okey, so 6 unit ni, berapa banyak customer yang akan beli 6 unit ni? Okey, biasanya contoh macam produk makanan ni, biasanya satu orang dia akan beli at least 2 produk. So maksudnya 6 unit kita hanya perlukan dalam 3 orang customer sahaja setiap hari. Nampak tak? Kita daripada RM5,000 kita dah pecahkan sehinggalah 3 unit ataupun 3 customer je setiap hari. So kita dah nampak nak capai 3 unit, 3 customer sehari ni lebih mudah berbanding nak capai RM5,000 tadi. Sebabnya kita dah pecahkan menjadi nilai yang lebih rendah, lebih kecil lagi. So kita setiap hari, kita punya KPI kita, target setiap hari adalah kita nak dapatkan 3 orang customer sahaja, yang mana setiap orang customer ni sekurang-kurangnya kena beli at least 2 produk kita. So dapatlah capai 6 unit produk, dan bila kita konsisten selama 30 hari, then kita akan capai kita punya target tadi RM5,000. So far boleh jelas? Kan? So benda ni benda asas, benda simple, tapi ramai orang tak buat kaedah ni, menyebabkan dia nak capai jualan dia sangat susah. Sebabnya otak dia dah automatically dah reject dia punya target tu, sebab dia tak buat calculation macam ni. Okey? Boleh jelas setakat ni? So setiap hari target kita adalah nak capai adalah cuma 3 orang customer sahaja. Alright. So kalau kata anda nak dapatkan RM10,000, just duplicate je, just dapatkan sekurang-kurangnya 6 orang customer je setiap hari. Kan lagi mudah tu. Kita just konsisten je setiap hari, kita buat marketing, buat sales, sampailah kita boleh target tu 6 orang setiap hari. Dan insya-Allah kita konsisten tu, kita akan dapat RM10,000 hujung bulan nanti. Okey? Boleh faham setakat ni? Kalau faham boleh komen faham kat bawah sebelum saya sambung kepada dia punya penerangan selanjutnya. Okey? So saya ulang semula, untuk nak capai RM5,000 ni, untuk kita nak mudahkan kita nak capai, kita kena bahagikan jumlah tu dengan jumlah hari dalam tempoh sebulan, iaitu sebanyak 30 hari. So setiap hari kita cuma perlu dapatkan jualan adalah sebanyak RM167 sahaja setiap hari. Kalau kata anda menjual produk harga RM100, sebenarnya anda boleh buat 2 jualan pun sebenarnya dah boleh capai anda punya target tadi. Nampak tak? Okey? Boleh jelas setakat ni? Kalau kata anda menjual produk dengan harga RM50 satu unit, sebenarnya untuk nak capai RM167 sehari tu, anda perlu just jual 3 ke 4 unit di setiap hari. Kan mudah tu, kita nampak lagi mudah. Setiap hari kita cuma fokus nak dapatkan 3 unit je setiap hari. Okey? 3 unit tu berapa customer akan beli? Mungkin seorang customer, ataupun 2 orang customer, ataupun 3 orang customer. So kita punya kepala kita punya otak kita ni akan start nampak benda tu mudah nak capai. Okey? So kita pecah-pecahkan menjadi jumlah yang lebih rendah lagi. Okey, so tadi saya tunjukkan contoh kalau kata kita menjual produk fizikal. Okey. Bagi anda yang menjual produk digital, so produk digital ni benda yang lebih profit lebih banyak lagi kita boleh dapat. Contohnya kita jual satu produk digital dengan harga RM50 contohnya. So sama juga kaedah dia, RM5,000 bahagi 30 hari, dan kita akan dapat satu jumlah harian kita sebanyak RM167, dan kita bahagi dengan harga jualan produk digital kita RM50. So 167 kita bahagi dengan RM50. So kita akan dapat 167 bahagi RM50. So kita sebenarnya hanya perlu buat jualan sebanyak 1.3
unit. So maksud kita ambil lah 2 unit. So sehari kita hanya fokus buat 2 unit jualan sahaja. Kalau kita konsisten, insya-Allah kita akan capai RM5,000 sebulan. Okey. So 2 unit ni berapa orang akan beli? Kalau 2 orang, then kita just cari 2 orang customer sahaja setiap hari. Okey. Boleh jelas? Dia ada banyak strategi, dia ada strategi upsell dan sebagainya lah. Cuma sekarang ni saya ceritakan benda yang asas dulu. Kita tak boleh, benda ni lebih banyak lagi kita boleh expand. Kita mungkin 2 unit tu ataupun nak capai RM167 tu mungkin satu orang customer pun dah boleh capai dah. Sebab mungkin dia beli harga e-book tu RM50, tapi dia beli upsell produk kita mungkin harga RM200. So sebenarnya kita dah cover dah, dia dah boleh capai dah kita punya target harian kita. So itu kaedah yang lain. Tapi sekarang ni kita nak jelaskan, nak capai RM5,000 ni sebulan mudah aja sebab kita dah pecah-pecahkan. Kita hanya fokus sehari perlu dapatkan 2 unit produk sahaja. Itu kalau kata produk kita harga dia RM50. Sorry, bukan 2 unit, 3 unit. 3 ke 4 unit sehari. Kalau kata kita nak capai dalam RM167 setiap hari. Okey, boleh jelas ya? So, apa yang kita kena buat bila kita buat calculation macam ni? 2 data yang kita kena cari adalah berapa banyak unit setiap hari kita kena jual. Okey, anda boleh tulis benda ni. Setiap hari berapa banyak jumlah unit jualan, jumlah unit produk yang kita jual. Dan yang kedua, berapa banyak jumlah customer yang kita nak dapatkan. Okey, 2 data ni sahaja yang kita kena semak setiap hari. Okey, kalau kata kita punya mungkin tengah malam tu kita cakap sebelum pukul 12 malam pastikan kita dah capai 6 unit produk. Contohnya kalau kita punya KPI kita 6 unit produk, so pastikan malam tu kena capai 6 unit produk ataupun kita kena capai berapa banyak customer. Contoh 3 customer je untuk kita nak completekan kita punya target tu. Okey, so kita ada 2 data iaitu jumlah unit berapa yang terjual setiap hari dan berapa banyak customer setiap hari yang kita kena capai. Okey, dan barulah kita dapat fokus berapa banyak target jualan kita. Kalau kata RM5,000, so kita fokus berapa banyak. Okey, so sekarang ni tadi kita kira untuk harian. Contohnya kita ambil contoh produk fizikal tadi, contoh pes nasi dagang ni. So setiap hari saya cuma perlu dapatkan 3 orang customer sahaja untuk membeli 2 unit 2 pack instant ni untuk saya capai RM5,000. Okey, so kalau kata sebulan berapa banyak customer saya perlukan? So mudah aja, 3 customer setiap hari anda darabkan dengan 30 hari. So maksudnya kita akan dapat 3 customer darab dengan 30 hari setiap bulan. Kita akan dapat berapa banyak customer? 3 darab 30 berapa banyak? 90 orang customer setiap bulan. Ramai tak 90 orang? Kan jumlah dia kan kita nampak, kita boleh capai kan 90 orang customer. Okey, so ini tujuan kita buat latihan ni supaya otak kita rasa benda ni mudah nak capai. So kita just fokuskan 90 orang customer je setiap bulan untuk nak capai kita punya KPI tadi RM5,000. Boleh? Boleh jelas tak kat ni? Okey. Okey. So kita punya gerak kerja selepas kita jelas dengan target kita ni, kita punya berapa banyak data yang kita perlukan, ialah barulah kita nanti masuk kepada bahagian marketing. Macam mana kita nak dapatkan 90 orang total customer setiap bulan. Okey. So bila kita dapat capai ni, so 90 orang ni sebenarnya mudah je nak capai. Okey, kalau kita dah belajar banyak kaedah marketing, kita belajar tentang Facebook ads, kita dah belajar tentang personal branding, kita dah belajar tentang Instagram ads, kita dah belajar tentang apa lagi? Video marketing, YouTube marketing, kita dah belajar tentang WhatsApp marketing, Telegram, SMS marketing, WhatsApp marketing, kita belajar tentang chatbot. Sebenarnya channel marketing tu dah banyak dah. Kalau kata satu channel marketing tu boleh bagi kita setiap bulan sekurang-kurangnya 10 customer je. Kalau kita ada at least 9 channel marketing, kan dia dah boleh capai 90 orang customer tadi. Kan? Nampak macam tu? Kan dia lagi mudah kita nak capai target kita. So maksudnya semua channel marketing ni dia akan contribute sales. Maksudnya sebab tu baru ni saya pergi awal tahun ni saya pergi satu program daripada Tuan Irfan Khairi. Saya rasa semua kenal Tuan Irfan Khairi.
satu orang sifu bisnes online kat Malaysia ni. So dalam program tu ada satu student tu dia tanya, dia kata, Tuan Irfan, antara SMS marketing, bukan SMS, dia kata antara email marketing dengan WhatsApp marketing, mana yang lebih baik? Okay, so student tu dia tanya, Tuan Irfan, antara WhatsApp marketing dan juga email marketing, mana yang terbaik untuk digunakan? Okay, so you rasa apa Tuan Irfan Hairi beritahu jawapan? Okay, antara email marketing dan juga WhatsApp marketing, mana yang lebih baik? Anda boleh komen kat bawah, email marketing atau WhatsApp marketing. Nanti saya akan kongsikan apa jawapan daripada Tuan Irfan Hairi. Okay, antara email marketing dengan WhatsApp marketing, mana yang lebih baik yang perlu digunakan? Okay, so student tu tanya, disebabkan hari tu Tuan Irfan dia explain tentang banyak strategi marketing, antara menggunakan Facebook Ads, dia cerita pasal Facebook branding, video marketing, email marketing, WhatsApp marketing. Tapi tiba-tiba satu orang student dia tanya, antara email marketing dengan WhatsApp marketing, mana yang lebih baik? Okey, so apa yang Tuan Irfan beritahu, okey, sebenarnya saya lebih suka untuk anda bukan pilih salah satu, tapi anda boleh anda juga boleh gunakan email marketing, anda boleh juga gunakan WhatsApp marketing dalam masa yang sama, sebabnya setiap channel marketing, setiap channel marketing yang kita buat sebenarnya dia ada dia punya potential jualan yang kita boleh dapat. Contohnya kalau kata kita gunakan email marketing, setiap bulan mungkin kita akan dapat 100 unit tambahan setiap bulan. Okey. Dan kalau kata kita guna juga WhatsApp marketing, kita mungkin dapat juga 100 unit jualan. So kalau kata kita pilih salah satu sahaja, so kita mungkin sebulan tu dapat 100 jualan je. Tapi kalau kita gunakan kedua-dua channel marketing ni, dan kita akan dapat tambahan 100 unit jualan lagi. So maksudnya Tuan Irfan Hairi kata, kalau sebaiknya kita gunakan kedua-dua channel marketing tu, ataupun sebanyak mungkin channel marketing, supaya dia menambahkan lebih banyak kita punya jualan. Tapi kalau kata kita masih lagi dari segi kepakaran kita, pengalaman kita masih tak boleh gunakan ke semua channel marketing tu, dan fokus satu persatu dahulu. Boleh gunakan WhatsApp dulu, kemudian bila kita dah dapat dia punya flow dan nampak dia punya rentak macam mana, dan kita boleh expand, kita gunakan channel yang kedua, gunakan email marketing, gunakan dan sebagainya lah. So semakin banyak channel marketing sebenarnya lebih baik untuk kita buat business, untuk kita buat marketing. So maksudnya dia tak ada jawapan lah. Maksudnya dia kata tak perlu pilih satu je, tapi kita boleh buat sebanyak mungkin supaya lebih banyak kita punya potensi jualan kita. Alright, boleh faham setakat tu? So itu masuk kepada bahagian marketing lah. Tapi asasnya adalah bagaimana kita nak capai kita punya target jualan kita setiap hari cuma sebanyak berapa orang? 3 orang customer je. Sebab kita nak capai RM5,000 setiap bulan. Okey. So macam tu, kalau kata nak RM10,000 dan you doublekan sahaja, so dapatlah dalam 9 customer setiap hari. InsyaAllah you akan dapat dalam RM10,000. So benda ni calculation. Okey, dan tak semua, kadang-kadang mungkin hari ni kita dapat 3 orang customer. So mungkin esok kita mungkin dapat dalam 5 orang customer. Okey, so baguslah, dah lebih daripada target kita. Tapi at least kita dah ada target kita. Ramai orang dia buat marketing tapi dia tak ada target harian dia. So menyebabkan dia pun tak tahu berapa KPI yang dia kena capai setiap hari. Okey, tapi bila kita ada KPI kita, so kita punya gerak kerja kita nampak lebih jelas lagi apa hala tuju kita punya marketing kita nak buat. Boleh? So itu dia. So bila kita buat marketing, kita buat bisnes, perkara yang asas sekali kita kena buat adalah kita kena letakkan berapa target jualan kita setiap bulan. Okey. Dan daripada situ barulah kita boleh kira berapa kita punya profit. Okey, so nak kira profit ni mudah aja. Okey, nak kira profit daripada target kita tadi, contoh RM5,000. So RM5,000 ni of course dia bukan 100% profit kita. Okey, sebabnya contoh kalau kita jual produk physical, so produk physical tu sendiri pun dah ada cost dia. Kalau kita sebagai agent, kita mungkin akan dapat sebahagian daripada profit sahaja. Contohnya kalau RM29, contoh sebagai agent macam untuk pack ni, you akan dapat dalam RM9 satu pack. So RM9 satu pack. So macam nak kira kita punya profit jualan, so mudah je. Kita kan tadi dah ada jumlah unit setiap hari kita jual. Contoh setiap hari kita buat berapa? 6 unit setiap hari. So 6 unit kita darabkan dengan 30 hari.
6 darab dengan 30 hari, so kita akan dapat 180 ringgit. Sorry, 180 unit setiap bulan. So then barulah kita dapat 180 unit kita darabkan dengan berapa? Dengan profit kita. Kalau profit kita RM9 satu unit, dan kita akan dapat sebanyak RM1,620 setiap bulan. Okey, tadi target kita RM5,000. Dan kita nampak kita punya target profit kita punya target profit sebanyak RM1,620. So, kita dah nampak, kita jelas sales kita RM5,000, profit kita RM1,620. Okey, dan kalau kata kita invest untuk marketing yang berbayar, contoh kita guna FB Ads ke, so kita punya FB Ads sebaiknya jangan lebih profit kita. Okey, jangan melebihi jumlah profit kita. Okey, kalau kita punya marketing cost dah RM2,000, so maksudnya kita tak ada untung langsung untuk bulan tu. Nampak tak? So benda ni sangat penting. Ramai orang dia ingatkan dia dah capai target jualan dia, rupa-rupanya dia tak ada untung langsung. Sebab tu hujung bulan masih tak ada income lagi. Tapi jualan dah capai RM5,000. Tapi profit tak ada langsung. Sebabnya dia tak nampak berapa banyak profit yang dia dapat daripada RM5,000 tu. Dan dia tak dapat, dia gunakan kos melebihi profit dia. So biasanya, ini biasanya, bukan maksudnya you kena ikut dia punya calculation ni. Biasanya kos marketing adalah 10% dengan harga jualan. Contohnya kalau kata, ataupun jumlah jualan, contohnya RM5,000 kita nak capai. So biasanya kita punya kos marketing dalam RM500. Contohnya, ini contoh sahaja ya, bukan kata benda ni kena RM500 dan you akan dapat RM5,000. Tak, ini just untuk kita punya rujukan sahaja. Okey, kalau dapat lagi kurang kos marketing lagi bagus kan. Kita invest RM100 dapat RM5,000. So itu lebih bagus lah. Okey, so jelas ya. So maksudnya kos marketing kita kalau boleh jangan lebih 10% daripada target jualan kita. Kalau boleh, tapi kalau nak lebihkan pun, kalau still ada profit, just proceed je. Okey? Boleh jelas setakat ni? Okey. So itu dia asas bila kita nak capai jualan kita RM5,000 ke RM10,000 setiap bulan. Okey, just pecahkan daripada RM5,000, pecahkan setiap hari berapa jualan yang kita perlu dapatkan, dan daripada jualan tu dan kita dapatkan berapa banyak unit yang perlu dijual dan berapa banyak customer yang kita kena dapatkan. Okey, berapa peratus hasil profit untuk melabur FB Ads? Okey, biasanya apa saya buat, saya based on, sebab tu kita kena buat kira-kira dulu. Dari contoh RM5,000, okey, berapa banyak kita punya profit yang kita dapat. Contoh macam kes tadi RM1,620. So kos yang kita kena laburkan jangan melebihi kos ni. Itu cara paling mudah lah. Jangan melebihi kos profit kita. Tapi kalau kata biasanya orang akan gunakan formula 10% daripada jualan. So 10% daripada jualan RM5,000, so dalam RM500. So kalau kita keluar RM500 dan kita dapat RM1,600 profit daripada produk tadi, so kita still akan dapat dalam RM1,100 net profit. Okay, kalau kata kita punya cost marketing mungkin kita ada kos-kos lain. So itu sebagai anggaran saja. Okay, so kita mungkin akan dapat dengan kita laburkan RM500 untuk iklan, kita dapat RM1,000 net profit selepas ditolak semua kos-kos lah. Okay, still okay lagi sebab kita still ada dapat keuntungan. Okay, jangan kita laburkan RM500, kita punya profit negatif RM1,000. Kan makin rugi tu. So pastikan kita kena buat calculation. Sebab ni sangat penting calculation ni. Ramai orang dia terus invest buat marketing tapi dia tak kira calculation berapa banyak profit dia dapat, berapa banyak target dia nak capai. So menyebabkan end up hujung bulan dia punya rugi. Walaupun jualan banyak tapi dia rugi kan. Tu yang kebanyakan peniaga-peniaga yang buat jualan banyak tapi hujung bulan masih lagi rugi. Sebabnya dia tak buat calculation dengan betul. Okey. Berjelas setakat ni. So itu saja untuk hari ni. Saya harap dengan perkongsian ringkas pagi hari ini sedikit sebanyak untuk memberikan anda gambaran ataupun benda ni sebenarnya dah mungkin orang dah ramai dah tahu, cuma kita just buat ulang kaji balik supaya kita jelas balik macam mana nak capai kita punya jualan untuk bisnes kita. Targetkan satu jumlah tertentu, kemudian kita bahagikan dengan 30 hari, dan daripada jumlah tu kita bahagi berapa banyak unit produk yang kita jual setiap hari dan berapa banyak customer yang kita boleh dapat. Boleh? Okay, so saya harap
video ni anda dapat manfaat. Okey, dan bagi anda yang mungkin masih tak ada produk lagi, okey, saya sarankan anda boleh anda mungkin yang boleh start dengan menjual produk digital. Bagi anda yang tak ada produk lagi, okey, ini bagi yang tak ada produk lagi. Bagi yang dah ada produk mungkin boleh fokuskan dengan produk yang dah sedia ada. Okey, so contohnya, saya selalu sarankan bagi orang yang masih tak ada produk lagi, dia boleh start dengan menjual produk digital. Okey, sebab produk digital ni satu, kosnya sangat rendah. Okey, sebab kita hanya menggunakan mungkin kos masa, tenaga kita nak menaip apa semua, nak buat video apa semua, dan kita boleh jualkan produk terus. Mungkin kosnya mungkin dari segi nak beli website, nak beli domain, nak beli website dan sebagainya lah. Tapi kosnya jauh lebih rendah berbanding kalau kita menjual produk fizikal. Okey, produk fizikal, satu produk tu of course dia akan ada cost dia, production cost. Tapi produk digital, once produk tu dah siap, okey, macam contoh tahun 2009 saya ada hasilkan satu ebook panduan belajar tentang Photoshop. So produk tu memang saya hasilkan dengan zero cost. So sampai sekarang alhamdulillah masih lagi terjual. So maksudnya setiap kali dia terjual, so saya dapat untung hampir 100% daripada jualan produk tersebut. Okey, sebabnya saya tak perlu nak keluarkan cost production lagi, sebab benda tu dah siap, just dalam bentuk PDF. Saya hanya perlu emailkan kepada customer dan customer boleh terus akses secara online. So cost memang dari segi production memang zero cost production lah untuk produk digital. Sebab tu bagi yang mereka yang baru nak start buat bisnes ataupun yang dah ada bisnes sekalipun, boleh kembangkan ataupun dapatkan extra income melalui produk digital. Jadi sekarang ni saya baru sahaja lancarkan satu e-course dalam bentuk video tutorial. Anda boleh tengok dekat komen yang saya dah pinkan. Anda boleh layari di rahmanbasri.com/digital. So anda boleh join dekat situ. So sekarang memang ada promotion price. So anda boleh belajar bagaimana untuk anda nak hasilkan produk digital anda, kemudian bagaimana anda nak set up anda punya copywriting, kemudian bagaimana nak bina campaign untuk menjual produk digital. Okey, so anda boleh pergi dekat rahmanbasri.com/digital. Anda boleh nanti layarilah. So nanti insyaAllah saya akan buat satu FB group khas untuk mereka yang join program ni. Okey, nanti kita akan buat sesi FB live ataupun kelas online secara kerap macam mana kita nak bina campaign marketing untuk kita nak capai jualan kita. Okey, contoh macam tadi kita ada target kita untuk permulaan nak capai RM5,000. So macam mana kita nak dapatkan RM5,000 tu menjual produk digital. Okey, di samping kita mungkin dah ada produk fizikal yang kita dah run sekarang ni, teruskan saja menjual produk tu sebab ini sebagai sampingan. Okey, so sampingan kalau kata you dapat RM1,000, RM2,000 extra income setiap bulan melalui produk digital, so bagi saya benda tu sangat-sangat bagus lah. Okey, kalau kata dapat RM10,000 lagi bagus kan. Okey, so anda boleh layari dekat rahmanbasri.com/digital kalau kata anda nak belajar secara lanjut tentang bagaimana anda nak membina ataupun menghasilkan produk digital anda sendiri, dan juga macam mana nak bina campaign untuk anda nak nak menjual produk digital. Okey, so yes Ustaz Hamim, kita fokus kepada sehari punya jualan target. Okey, so saya harap dengan perkongsian hari ini membantu anda. So anda boleh share dekat anda punya wall, semoga lebih ramai dapat manfaat. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.